ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, kita boleh sama dalam majlis ilmu ni. Semoga Allah memberikan kita pemahaman agama, di mana pemahaman agama ni sangat penting untuk kita dapatkan. Ianya merupakan tanda-tanda Allah sayang, Allah nak berikan kebaikan kepada seorang hamba. Sebagaimana sabda Rasulullah, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Sesiapa yang Allah nakkan kebaikan, Allah akan bagi dia pemahaman agama. Ini yang mahal harganya, tuan-tuan. Dan ini suatu cara kita muhasabah diri kita. Adakah kita ni baik di hadapan Allah apa tak? Mula-mula kita ni faham tak agama? Dan ada tak keinginan nak memahami agama? Kalau tak ada langsung keinginan, apalagi nak mengamalkan agama, Allahu Akbar, ini musibah. Betul? Musibah besar. Maknanya ketika Allah sayang, Allah nakkan kebaikan kepada seorang hamba, bukan kesehatan sebagai tanda, bukan kedudukan sebagai ciri-cirinya, melainkan ada tak ada pemahaman agama. Itu je. Ringkas, tuan-tuan. Tak kira dia kaya ke, miskin ke, ada kedudukan ke, tak ke, ada tak pemahaman agama yang Allah nak, yang Rasul amalkan, ada tak? Kalau tak ada, ini musibah besar. Musibah besar, lebih besar daripada kemiskinan. Ketika Allah cabut hidayah, Allah tak bagi hidayah kepada seorang hamba, maka hadirnya kita di majlis ilmu ni merupakan tanda. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kebaikan kepada kita, sayang kepada kita, dan memberikan istiqamah dalam mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita boleh husnul khatimah di penghujung hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah, kita masih lagi membincangkan tentang sejarah kisah hidup Rasulullah SAW, dan dalam hal ini kita merujuk pada kitab Rahiqul Makhtum yang ditulis oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, salah satu kitab yang masyhur, tuan-tuan. Dan kita dah belajar semua tentang kisah ni, tapi kita nak muhasabah balik. Kita nak mengingat kembali tentang kisah-kisah Rasulullah SAW, sehingga menghadirkan kecintaan Nabi dan keinginan untuk senantiasa mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Minggu-minggu lepas kita dah sampai satu tajuk di mana kaum muslimin dah pergi hijrah yang kedua ke negeri Habasyah, yang berjumlah 80-an. Mereka dah pergi dah, kemudian dihalang oleh utusan orang kafir Quraisy. Nak macam mana Raja Quraisy menghalau mereka balik ke Mekah, tapi ditahan oleh Raja Habasyah disebabkan keadilan beliau dan kebijaksanaan beliau melihat segala sisi apa masalah yang sebenar, hingga akhirnya utusan kaum Quraisy balik macam tu je ke Mekah, tak menghasilkan apa-apa. Dan orang-orang kaum muslimin yang hijrah, mereka tetap di Habasyah atas perlindungan Raja Najasyi, atas keadilan dia, walaupun dia sendiri masa itu adalah Kristian. Bayangkan, tuan-tuan, seorang pemimpin yang Kristian boleh bersikap adil. Maka ini suatu kritikan. Macam mana hari ini kalau ada seorang pemimpin, ada seorang ulama yang tak boleh bersikap adil kepada siapa-siapa yang minta keadilan. Macam kes yang disampaikan saudara kita tadi. Macam mana boleh seorang ustaz ceramah di Perak ditangkap, didenda, seolah-olah penjenayah. Ini satu keadilan? Tak, ini tak adil.
Sepatutnya seorang mufti, seorang siapa pun yang berkuasa, panggil dulu. Apa yang disampaikan oleh penceramah, ajak dia dulu, apa yang dia sampaikan, dengar dulu. Ini prinsip keadilan. Prinsip keadilan mendengarkan masalah dari dua belah pihak. Ini prinsip keadilan, tuan-tuan. Kalau seorang penguasa dah tak mau lagi dengar, yang penting tangkap saja, yang penting denda saja, ini dah jauh daripada prinsip keadilan. Dan ini duka cita, musibah untuk dunia Islam. Macam mana seorang penceramah ditangkap seolah-olah penjenayah. Allahu Akbar. Ini satu musibah. Sepatutnya mufti-mufti luar sana, khususnya mufti Merah ni, kena belajar dengan mufti negeri Perlis macam mana menegakkan prinsip keadilan. Karena sampai hari ini tak ada mana-mana penceramah yang ditangkap di negeri Perlis dari luar. Bahkan dah banyak dah masuk keluar masuk, tak ditangkap pun. Bahkan ada tu imam yang tak mau ikut undang-undang manhaj kerajaan negeri Perlis pun tak diambil tindakan pun. Kenapa? Ada keinginan daripada pihak kerajaan negeri Perlis nak mengutamakan dakwah dengan dialog, nak mengutamakan dakwah dengan hujah, dakwah dengan hak, berbanding daripada terus dengan kekuasaan. Ada usaha nak ke arah macam tu, tuan-tuan. Walaupun setengah pihak gerak, kalau boleh tangkap tu. Tapi dari aspek lain nak memberi kesempatan agar imam-imam yang tak mau ikut lagi, agar penceramah yang keluar masuk tanpa tauliah di sini, kalau di negeri lain dah ditangkap dah, di sini diberi ruang untuk berfikir, diberi ruang untuk berdialog. Sepatutnya ini yang kita budayakan. Sepatutnya seluruh negeri-negeri lain macam negeri Perlis. Tengok di sini ada imam yang masih lagi-lagi bedah, ada imam yang berusaha untuk sesempurna mungkin mengamalkan sunnah dalam amalan-amalan masjid. Semua diberi kebebasan tanpa ada tindakan apapun. Tapi ceramah-ceramah, dialog-dialog diteruskan setakat apa yang boleh diutamakan. Tapi di negeri lain tangkap. Ini kita tengok sejauh mana prinsip-prinsip keadilan dah sikit-sikit dah lari dah daripada asas Islam itu sendiri. Maka di sini kita penting merujuk kepada sejarah Nabi. Seorang Raja Najasyi, orang Kristian, boleh bersikap adil. Ini pengajaran yang besar untuk orang-orang yang ada kuasa, untuk ulama-ulama yang ada kuasa. Bersikap adil lah. Berhentilah dah tuduh orang sana, tuduh orang Wahabi, tangkap sana atas isu Wahabi, tangkap sana atas isu tauliah. Stoplah, wahai syekh. Mulakan dengan dakwah Rasul, dialog, panggil, jemput, dengarkan apa yang mereka pahami yang berbeza dengan kita. Mungkin kalau kita saling berdialog, tahu apa masalah, mungkin tak ada apa masalah sebetulnya. Walaupun berbeza, mungkin perbezaan itu masih untuk boleh tolak ansur. Tapi ketika dialog tak ada, tuduhan membuta tuli, tuan-tuan. Ini akhirnya yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah. Maka di sini penting dalam prinsip dakwah kena berdialog dan kena dengar kedua pihak. Yang ini suatu musibah besar. Kalau kita tengok prinsip keadilan yang ditegakkan oleh Raja Najasyi ini, maka kita kena malu sebetulnya, malu. Macam mana hari ini susah betul nak tegakkan keadilan. Susah sangat. Kita masih dikuasai oleh ego, nak tunjuk kuasa, nak tunjuk kehebatan, berbanding kembali kepada dakwah Rasulullah SAW. Dan banyak cerita-cerita yang boleh kita ambil pengajaran tuan, daripada kisah Nabi ini, yang hari ini tanpa kita sedar dah banyak kita tinggalkan. Bahkan yang meninggalkan ini bukan setakat orang awam, orang dikatakan alim pun dah mula dah meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam dakwah, hingga akhirnya terus jadi saling nuduh dan perbalahan. Maka selepas berjayanya hijrah yang kedua ke negeri Habasah ni, macam mana keadaan orang kafir di Mekah? Macam mana keadaan orang Islam di Mekah? Tuan-tuan, ini perlu akan kita kaji.
Kalau dilihat daripada kerajaan orang-orang kafir di Mekah selepas kejayaan hijrah yang kedua ni, mereka tambah marah, mereka tambah benci kepada Rasulullah SAW dan umat Islam, kerana mereka dua kali nak gagalkan hijrah, dua kali itulah mereka gagal, tak berjaya. Mereka tambah marah, tambah benci, tambah berfikir macam mana nak menghabiskan dakwah, macam mana nak menghalang dakwah-dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan juga yang dah dipegang oleh orang-orang awam secara umumnya. Dan sebaliknya, keadaan orang-orang Islam ketika itu semakin khawatir dan semakin terdesak kerana kekerasan dan tindakan-tindakan yang agresif, yang kurang ajar daripada orang-orang kafir Quraisy semakin jadi-jadi, tuan-tuan, semakin hari semakin menjadi. Dan mereka menyiksa, menghina, memboikot siapa-siapa yang mereka ketahui dia mengikut ajaran Rasulullah SAW. Semua tak boleh mengamalkan Islam secara terbuka, melainkan Rasulullah saja. Rasulullah boleh solat di depan umum, dia masih lagi bercakap di khalayak ramai. Terlebih lagi selepas turunnya ayat fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin, maka sampaikanlah olehmu segala apa yang diperintahkan dan berpalinglah daripada orang-orang yang musyrik. Maka ketika ayat itu turun, Rasulullah terus berdakwah secara istiqamah, terus berdakwah dengan mengikut perintah setiap langkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dakwah Rasulullah mula dah dipikirkan oleh kafir Quraisy yang dulunya orang tak halal, tak sakiti Muhammad SAW. Kenapa? Kerana mereka segan, malu atas kedudukan, kepribadian yang mulia, yang baik dalam diri Rasulullah. Mereka mengakui, walaupun mereka tak suka apa yang disampaikan, tapi Rasulullah itu baik, mulia, mereka pun segan. Terlebih lagi Rasulullah dari kalangan keluarga yang terhormat dari Bani Hashim. Mereka lebih khawatir lagi, kalau mereka apa-apakan Rasulullah SAW, maka Bani Hashim boleh berhimpun memerangi mereka balik. Terutama Rasulullah masih lagi dalam perlindungan mereka. Inilah di antara perkara-perkara yang membuatkan mereka stop untuk berbuat lebih keras kepada Rasulullah, dan tidak untuk pengikutnya mereka tindas dapat mungkin apa yang mereka buat. Tetapi dalam perjalanan asal, tuan-tuan, ketakutan, sikap segan kafir Quraisy lama-lama mula menurun. Begitu besar marah dan bencinya, lama-lama mereka tak peduli segan ke malu ke, dah mula dah sampai pedak, kalau bahasa kita tak boleh tahan lagi. Dulu malu, segan, tak boleh buat kerana takut akan Bani Hashim. Lalu lama-lama mereka dah hilang ketakutan, sehingga mereka tak peduli. Sampai satu tahap mereka buat juga apa yang mereka buat kepada pengikut-pengikutnya. Dah sampai penghinaan, dah sampai melakukan tindakan-tindakan yang menyentuh jasmaniah Rasulullah SAW dalam bentuk penghinaan. Sampai tahap macam itu akhirnya, tuan-tuan, kerana mereka dah tak boleh fikir lagi. Semakin hari semakin nampak kejayaan Rasulullah, dan semakin mereka juga semakin gagal, sehingga mereka tak boleh fikir. Sampai satu tahap mereka dah berani juga menyakiti, menghina, merendahkan Rasulullah SAW. Dan banyak kisah-kisah yang berkaitan di mana mereka dah mula kurang ajar kepada Rasulullah. Di antaranya yaitu peristiwa yang dikisahkan oleh kitab As-Sunnah dan Sirah yang mengisahkan tentang Utaibah bin Abi Lahab. Anaknya Abu Lahab. Utaibah bin Abi Lahab ni, dia sangat membenci Rasulullah SAW, sama dengan bapaknya. Kemudian ia datang kepada Rasulullah suatu hari dan dia berkata kepada Rasulullah, aku mengingkari firman Allah, wa najmi idza hawa, demi bintang ketika terbenam, dan terhadap ayat dana fatadalla, mendekat lalu bertambah dekat lagi, yaitu malaikat Jibril. Maka dua ayat ini
Utaibah kata, aku tak terima, aku tentang, aku tak suka. Dia kata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bukan setakat tu je tuan-tuan. Kalau dia kata saya tak suka ayat ni, masih tak apa juga. Bukan setakat tu. Apa dia kata? Dia terus menyakiti Rasulullah. Bukan setakat menghina, menolak apa yang Rasul sampaikan, dia sakiti Rasulullah. Dia robek baju Rasulullah. Dia robek baju Rasulullah, kemudian dia ludah ke arah muka Rasulullah. Hebat tuan-tuan, cabaran seorang pendakwah. Dia robek baju, kemudian diludah ke muka Rasulullah, tapi tak kena muka. Dia robek, dihina, kemudian diludah, tapi tak kena, tuan-tuan. Allah jaga. Namun tak kena ketika dia meludah. Robek memang kena. Maka ketikalah Rasulullah berdoa. Ketika dah disakiti, dirobek baju, diludah, kemudian itu pun tak kena, maka Rasulullah berdoa. Rasulullah berdoa. Apa doa Rasulullah? Maka ketika Nabi berdoa kebinasaan atas Utaibah, kemudian dia berkata, ya Allah, kirimkanlah kepadanya, kepada Utaibah ni, seekor anjing dari anjing-anjing ciptaanmu, dan menerkam dia. Dasar doa ni tuan-tuan. Rasulullah berdoa kepada Allah, doa minta Allah kirim anjing-anjing ciptaan dia dan menerkam dia. Doa ni sampai ke telinga Utaibah, tuan-tuan, dan cerita ni masyhur. Maka suatu ketika Utaibah pergi ke Syam, maka singgahlah di suatu tempat di Syam yang bernama Az-Zarqa. Maka pada malamnya ketika dia bermalam di Zarqa itu, datanglah seekor singa. Ini kita nak tengok macam mana kaitan doa dengan kejadian itu. Allahu Akbar, doa mustajab. Maka datanglah seekor singa, terus pusing tempat penginapan mereka. Banyak, bukan Utaibah saja. Ada Utaibah, ada orang-orang lain. Singa mula dah mengelilingi. Tak datang dari mana singa. Kemudian singa itu terus pusing di tempat mereka itu. Maka ketika Utaibah tengok singa itu, maka barulah dia sedar. Maka dia kata, wahai saudaraku, sungguh celakalah demi Allah. Inilah pemangsaku, sebagaimana yang didoakan oleh Muhammad atasku. Dia dapat membunuhku padahal sedang berada di Mekah, sedangkan aku di Syam. Ini makna yang ketika Utaibah berkata ni tuan-tuan, dia sedar bahawa singa datang ni memang sebab doa Rasulullah SAW. Ini orang kafir yakin dengan doa Muhammad SAW. Makar cerita ni, macam mana dia tak terima apa yang disampaikan oleh Rasulullah, tapi dia yakin setiap apa yang diperkatakan Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah orang masyhur dengan sikap yang jujur. Bukan di kalangan orang Islam, orang kafir pun tak boleh sangka, tak boleh bantah kejujuran Rasulullah. Mereka boleh tak terima apa yang disampaikan, tapi kejujuran apa yang disampaikan itu sebetulnya betul, tapi mereka tak mau terima. Ketika Rasulullah berdoa, dia dah sedar, dia dah agak dah, inilah anjing ataupun singa yang dihantar oleh Allah. Dan boleh lagi dia kata demi Allah, dah sebut demi Allah juga, dah demi Allah, kemudian dia yakin. Maknanya orang kafir Quraisy dulu tuan-tuan, mereka dah akui Allah itu Tuhan. Ini perlu kita sedar. Inilah dikatakan tauhid rububiyah. Allah yang menciptakan langit, Allah yang mendatangkan musibah, Allah yang menciptakan mereka. Itu dah terpati, dah ada kesedaran dalam diri mereka. Hanya kesalahan mereka tak mau ikut Nabi. Itu je, tak mau ikut cakap Nabi, tak mau ikut perbuatan Nabi, itu je. Tapi kalau mereka ikut apa kata Allah, cinta Allah, tapi mereka tak buktikan dengan mencintai Rasulullah SAW. Maka selepas dia tengok singa tu, dia katalah macam mana yang saya sampaikan tadi. Kemudian singa tu terkam kepala dia dan bunuh dia. Maka doa Nabi dah doa dah untuk apa, datangkan kebinasaan
untuk menerkam kepala dia. Maka last memang singa itu terkam kepala dia saja yang diterkam, yang lain tak. Ini buktikan maknanya doa Rasulullah salah mustajab diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, pengajaran yang hebat yang mesti kita ambil daripada kisah ni. Pertama, seorang pendakwah ni tak boleh bersikap kasar. Maka Syekh Ibn Taymiyah dalam kitab Al-Amr bil Ma'ruf wa Nahy 'anil Munkar, sebagaimana saya sampaikan minggu-minggu lepas, memberikan kaedah dalam dakwah, memberikan bekal dalam dakwah. Apa kata Syekh ni? Pertama, seorang pendakwah kena ada ilmu. Seorang pendakwah kena ada ilmu, ini penting. Walaupun sikit sekalipun. Maka dalam hadis Rasulullah bersabda, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan walaupun satu ayat, walaupun sikit kebenaran itu kena sampaikan. Ini dakwah. Dalam dakwah tak mesti kena jadi ustaz dulu, tak mesti kena jadi ulama dulu, tak mesti jadi mufti dulu. Semua kena berdakwah setakat apa yang boleh mampu buat. Karena setiap kita ni ada ilmu walaupun sikit. Apalagi yang setiap hari, setiap minggu datang ke majlis ilmu, banyaklah ilmunya tu. Maka ini kena sampaikan. Kena sampaikan. Setiap ilmu yang datang kepada kita ada nilai tanggungjawab di mana Allah nak kita sampaikan. Ilmu bukan kita pegang seorang-seorang. Kita kena sampaikan kepada isteri, kepada anak, kepada adik-beradik, kepada jiran. Apa yang kita dapat setiap majlis ilmu, kita kena sampaikan, dan ini hukumnya wajib. Kemudian kedua, kata Syekh Ibn Taymiyah, bekal kedua selain ilmu, pendakwah hendaklah menyampaikan dengan lemah lembut. Seorang pendakwah kena menyampaikan dakwah dengan lemah lembut, dengan hikmah. Tak boleh dengan kasar. Dengan lemah lembut, dengan hikmah. Dia berdiri di atas berbagai-bagai aspek. Sama ada aspek keadilan, sama ada aspek menutupi aib orang, sama ada aspek tak boleh menghebahkan kesalahan orang, dan berbagai-bagai. Banyak sunnah-sunnah Rasulullah. Kita tengok Rasulullah ketika dia diludah pun, tuan-tuan, tengok dia berdoa saja, dia tak marah apa. Dia tak marah apa. Saya tak boleh bayangkan kalau kita hari ini tiba-tiba diludah orang, boleh tak kita tahan, tak cakap apa. Jangankan diludah, pegang di kepala, naik darah terus. Ya. Tapi Rasulullah diam, pulih, dia diam. Ini suatu pengajaran. Maknanya seorang pendakwah kena bersabar. Bersabar. Sampai bila bersabar? Sampai mati. Ustaz, boleh tak saya bagi batas kesabaran? Kalau dah sampai batasnya tak boleh. Saya kena lawan juga. Tak boleh. Kesabaran ini kena berterusan. Sampai bila? Sampai bila-bila. Sampai kita tiada lagi. Kenapa kita tak boleh kata sabar ada batasnya? Tak boleh. Kenapa? Apa makna sabar? Ini yang perlu kita ketahui. Apa yang dikatakan dengan sabar? Sabar di mana, tuan-tuan? Dia menahan diri. Ini makna sabar. Sabar ni maknanya menahan diri untuk tak melakukan maksiat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna sabar. Sabar ni bukan maknanya dia tak buat apa. Boleh buat apa-apa, boleh ambil tindakan, tetapi kena pastikan tindakan tu tak bercanggah kepada syariat Allah. Maka dia masih lagi sabar. Ini makna sabar. Bukan sabar pukul orang muka sebelah kanan, dia diam, dia tunggu muka sebelah kiri dia dipukul juga dengan asas kesabaran. Dia boleh ambil tindakan dan dia boleh marah. Selama marah karena Allah, sabar dia. Ini prinsip sabar yang perlu kita pahami. Maka ketika Rasulullah SAW tak ambil tindakan apa-apa, tak kata apa, kemudian dia berdoa. Maka ketika dia berdoa, keburukan ni untuk orang itu pun masih pada peringkat sabar. Masih peringkat sabar. Kenapa? Karena berdoa kepada Allah, minta didatangkan keburukan untuk orang yang menzalimi kita. Ini dicontohkan oleh Nabi, dan Nabi termasuk orang yang sabar. Maka di sini kita dalam berdakwah kena sabar. Kena sabar, tuan-tuan. Karena ketika kita mulakan dakwah, maka di sinilah kata Syekh Ibn Taymiyah,
Yang kedua, menyampaikan dengan lemah lembut hikmah. Dan yang ketiga, sabar. Maka apapun musibah, apapun yang berlaku ketika kita dah mulakan dakwah, macam mana kita nak hadapi? Kita kena hadapi dengan sabar. Maka Allah SWT dalam surah Al-Luqman mengekalkan tentang prinsip kesabaran. Allah berfirman, wa'mur bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Maka sampaikanlah perkara yang ma'ruf, cegahlah perkara yang munkar, dan bersabarlah. Allah perintahkan bersabarlah terhadap apa-apa yang akan menimpa kamu, karena perkara itu di antara perkara yang memang dah Allah wajibkan ianya. Maka ketika kita mulakan dakwah, berbagai-bagai ujian, musibah, dan itu memang confirm sunatullah akan datang, tuan-tuan. Nabi saja dihalau, Nabi saja diludah, dirobek pakaian dia. Maka setakat apa ditangkap, dituduh, tuan-tuan, macam Musa Halim tu, ini perkara yang dah memang sunatullah akan berlaku. Mungkin itu akan berlaku pada diri kita ketika kita mulakan dakwah. Tiba-tiba pak kita tuduh kita Wahabi, tiba-tiba adik-beradik kita boikot kita, tiba-tiba orang sekitar kita menjauhi kita, cakap macam-macam di belakang kita. Ini ujian. Apa kata Allah? Sabar, bersabar, tahan diri daripada melakukan apa-apa yang Allah murkai. Kenapa? Karena dengan istiqomah, kesabaran itulah sebetulnya itulah kejayaan seorang pendakwah. Maka kejayaan seorang pendakwah ini tak mesti orang tu ikut terus cakap kita. Tak mesti, tuan-tuan. Walaupun itu boleh berlaku. Maka prinsip pendakwah Ahlussunnah wal Jamaah dia faham, orang ikut semua atas kehendak Allah. Tak ikut pun aku dah sampaikan apa yang patut saya sampaikan. Janji aku tak kutuk dia, aku tak apa-apakan dia. Itulah satu kejayaan. Yang ini kadang-kadang jarang, susah untuk kita fahami. Kita hari ini kalau dakwah, kalau boleh orang tu terus ikut cakap kita. Hari itu kita cakap, hari itu kalau boleh orang tu dengar cakap kita. Apalagi kalau kita tengok dia apa tolak kita, dia tak terima apa yang kita cakap, dia burukkan kita, kita mula marah. Ketika kita marah, gagal dakwah kita. Syaitan mula rusak. Kerana dakwah ni ganjarannya besar, tuan-tuan, sangat besar. Dan dia sunnah Rasulullah SAW, sunnah para nabi. Dan syaitan tak akan biarkan kita berdakwah. Syaitan akan kacau jiwa kita. Dia rusak jiwa kita. Mungkin dia tak halang dakwah kita, tapi dia rusak jiwa kita, sehingga kita berdakwah dengan kesombongan, sehingga kita berdakwah dengan kebencian, sehingga kita berdakwah dengan menghina orang. Maka hilanglah pahala dakwah. Syaitan punya kerja. Maka di sini Syekh Ibn Taimiyah mengingatkan sabar. Banyak ayat-ayat yang mementingkan akan kesabaran. Wa'mur bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Bersabar sampai satu tahap. Kalau kita tak boleh tahan penghinaan ataupun apa-apa yang mereka lakukan kepada kita berupa tindakan jasmaniah, kita doa kepada Allah. Maka dalam cerita ni satu pengajaran makna berdoa kejahatan, berdoa kezaliman untuk orang yang menzalimi kita boleh, tuan, sampai satu tahap. Tapi kalau belum sampai satu tahap yang kritikal, tak payahlah kita doa. Kalau boleh doakan hidayah. Dan ini pernah Rasulullah lakukan ketika Rasulullah dihalau di Taif. Bukan setakat ditangkap, dihalau, dilempar dengan batu, bercucuran darah. Maka pendakwa-pendakwa kita hari ini yang masuk Perak, masuk Selangor, belum sampai tahap dilempar batu, belum. Baru ditangkap saja, seolah-olah penjenayah. Mungkin itu menjatuhkan marwah, tapi belum sebagaimana yang berlaku di Rasulullah, dilempar dengan batu, bercucuran darah, dihalau dengan tidak terhormat, dihalau dengan rasa tak terhormat, dilempar dengan batu, bercucuran darah ketika dia nak masuk negeri Taif. Maka Rasulullah keluar dengan penghinaan mereka. Apa kata Rasulullah? Rasul tak kata apa juga kepada mereka. Rasul tetap sabar. Maka Rasul berdoa, Allahumma hdi biqaumin fa innahum la ya'lamun.
Ya Allah, bagilah mereka hidayah, karena mereka tak tahu. Subhanallah tuan-tuan. Boleh kita buat macam tu. Ketika orang hina kita, orang halau kita masih lagi nak berdoa. Tapi itulah sunnah. Maknanya ada peringkat. Kalau kita dizolimi tuan-tuan ketika kita berdakwah, kalau boleh jangan kita menzolimi balik. Kalau kita difitnah dalam dakwah, jangan kita fitnah balik. Kalau kita dihina dalam dakwah, jangan hina balik. Kenapa? Ini syaitan punya kerja. Dia nak hapuskan, dia nak rusak jiwa kita. Syaitan ni cerdik tuan-tuan. Dia tak halang kita berdakwah. Berdakwah. Tapi dia rusak jiwa kita, sehingga kita berdakwah dengan kesombongan, berdakwah dengan kebencian, hilang pahala, tak mendatangkan keberkatan. Syaitan tak halang untuk berdakwah, tapi dia rusak jiwa, sehingga jiwa yang rusak tak ikut sunnah Rasulullah. Ini yang berlaku di tengah-tengah golongan sesat hari ini. Kita tengok banyak kempen-kempen dakwah golongan sesat, semua baik. Syaitan tak halang, tapi syaitan rusak jiwa, bangkang sunnah Rasulullah. Yang mana patut diutamakan, dia tak utamakan. Yang mana patut diakhirkan, dia utamakan. Contoh macam Hizbut Tahrir. Tengok Hizbut Tahrir, kempen ke mana-mana. Khilafah Islamiyah, negara Islam. Orang awam mungkin ikut je. Orang alim yang ada ilmu, dia akan cek apa akidah orang-orang Hizbut Tahrir, macam mana mereka beribadah. Akidah Hizbut Tahrir bercanggah kepada ahli sunnah. Mereka tolak hadis-hadis ahad, hadis-hadis yang berkaitan kepada perkara-perkara gaib dan keimanan. Datangnya Imam Mahdi, turunnya Isa, azab di kubur, azab di akhirat, titian sirat, mizan, dan berbagai bagai yang umumnya berasaskan pada hadis-hadis ahad, mereka tolak. Bayangkan macam mana satu golongan nak mendirikan negara Islam, khilafah Islamiyah, dengan akidah yang rusak. Syaitan tak halang dakwah, tapi syaitan rusakkan jiwa. Ini yang bahaya ni tuan-tuan. Ini yang berlaku di akhir zaman. Kita tengok di Syria, tengok apa kempen orang-orang Syria nak mendirikan negara Islam, IS. Tapi macam mana akidah mereka, macam mana ibadah mereka, rusak. Mereka khawarij. Tuan-tuan tahulah Khawarij adalah golongan-golongan yang dah tak terima pemahaman para sahabat. Bahkan mereka kafirkan sahabat Rasulullah, mereka kafirkan Muawiyah, mereka kafirkan Ali, mereka tolak. Tu tak heran di Syria, orang Syiah mereka bunuh, orang Sunni mereka bunuh. Tak heran, karena prinsip di kepala mereka berbeza dengan mereka, musuh, kafir, rusak akidah mereka. Maka banyak golongan-golongan awam yang hanya melihat kempen dakwah melalui hanya tengok apa yang dikempenkan, tak tengok tauhid. Padahal keutamaan kita nak menilai sesuatu, menilai seorang adalah tauhid. Ini yang kadang-kadang dilupakan tuan-tuan. Tauhid, tengok dulu. Nak ikut jamaah tabligh, macam mana tauhid syekh jamaah tabligh? Nak ikut ikhwan, macam mana tauhid syekh ikhwan? Nak ikut Hizbut Tahrir, macam mana tauhid? Nak ikut mana-mana NGO, macam mana tauhid pengasas ni? Macam mana? Itu perlu diteliti. Maka ibarat kita nak pergi ke Kuala Lumpur, kita beli tiket, kita kena pastikan tiket ni adalah tiket bas yang kita naik. Perlu kita tanya kepada driver, betul tak ini ke Kuala Lumpur? Betul tak ini tiketnya? Kalau tak tuan-tuan, silap-silap salah bas. Naik bas ke Kuala Lumpur, tiba-tiba bas ke Terengganu. Macam tu juga hari ini, semua nak jihad, semua nak mendirikan negara Islam, semua nak redha Allah, semua nak mati syahid. Tapi semua tak teliti sejauh mana jalan itu betul ke tak betul. Jalan itu bermula daripada tauhid yang betul atau tak betul. Semua tak perlu dibenar. Padahal ini yang patut diutamakan. Tu tengok Rasulullah ketika dia berdakwah di Mekah ni, apa yang beliau utamakan? Tauhid. Beliau tak dakwah, jom mendirikan negara Islam, jom mendirikan khilafah Islamiyah. Tak wujud dakwah. Kenapa? Kalau utama dalam dakwah adalah tauhid. Maka dalam hadis Ibnu Abbas, ketika dia mengisahkan Rasulullah memberikan pesanan, wasiat kepada Muaz bin Jabal yang nak pergi kiamat, dia kata, "Falyakun awwalu ma tad'uhum
ilahi syahadatu an la ilaha illallah. Maka utamakan perkara yang mesti didakwah kepada mereka adalah mengucap syahadat la ilaha illallah, tauhid. Kalau mereka terima tauhid, sampaikan tentang kewajiban solat. Kalau mereka terima solat, sampaikan kewajiban tentang zakat. Terima juga, sampaikan kewajiban mereka tentang karamah amwalihim, untuk menjauhi daripada harta-harta pilihan mereka. Wa taqidu 'alal mazlum, dan jauhilah doa orang-orang yang dizalimi. Ini peringkat-peringkat tuan-tuan untuk seorang pendakwah. Terus kita kena bersabar, karena sabar itulah kejayaan. Itu kenapa Nabi nasihatkan pada kita, kalau kita nak menegur pemerintah, penguasa yang salah, yang zalim sekalipun, kena ada caranya. Maka kata Nabi dalam hadis Ibnu Abi Asim, "Mara arada ayat sohalil sultan, fala yudilahu alaniya, walakin liya'khudh bihi biyadi fayakhlu bihi." Apa kata Rasulullah? Siapa yang nak bagi nasihat kepada orang yang ada kuasa, pemimpin ataupun ulama yang ada pengaruh, maka hendaklah dia jumpa, pegang tangan dia, sembah berdua, di mana tak ada prinsip-prinsip menghibahkan aib dia, menampakkan kesalahan dia depan orang ramai, mengaibkan dia. Kalau dia terima, alhamdulillah, itu yang sepatutnya. Kalau tak terima, kita dah sampaikan apa yang patut kita sampaikan. Maknanya nak menegur pemerintah yang zalim pun tak boleh dengan kemungkaran. Kenapa? Kerana dakwah berasaskan pada sunnah. Beza dengan golongan sesat. Golongan sesat nak tegur pemimpin, kadang-kadang dia permalukan aib pemimpin, dia buka aib, dia cakap macam-macam, dia hina macam-macam. Ini kemungkaran. Kadang-kadang dia bunuh, dia turunkan secara paksa. Ini kemungkaran. Maka merubah kemungkaran dengan kemungkaranlah hasilnya. Tapi dakwah Rasulullah mengubah kemungkaran dengan sunnah, dengan kebaikan. Walaupun mungkin lama perjalanan, maka tak ada benda yang lama bagi orang yang ada sifat sabar. Maka dari dakwah ini, subhanallah, tuan-tuan, keutamaan perkara yang patut disampaikan dan mengakhirkan perkara yang patut diakhirkan, ini perkara yang patut diketahui oleh seorang pendakwah. Merujuk pada hadis Ibnu Abbas tadi, mula-mula dalam dakwah ini tauhid perlu disampaikan, kemudian solat, kemudian zakat, kemudian prinsip-prinsip keadilan, barulah benda-benda lain. Sama ada perkara yang berkaitan dengan jenayah, ekonomi dan berbagai-bagai, sehinggalah menegakkan hudud sekalipun. Maka sebelum kita nak kempenkan hudud, maka kita kena kempenkan tauhid dulu. Ini penting, karena hudud ni dia syariat. Maka sebelum kita tegakkan syariat, maka masyarakat kita kena fahamkan tauhid. Kita kena pastikan mereka solat, kita kena pastikan tegaknya keadilan atas prinsip-prinsip zakat. Ini penting. Bukan setiap jumpa orang, jom negara Islam, jom khilafah Islamiyah, tauhid rusak semua. Ini masalah, tuan-tuan. Ini masalah hari ini. Mungkin dalam proses membangun negara Islam, kita perlu ambil contoh daripada kisah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini di antara tokoh yang dia berdakwah dengan gunung kekuasaan, yang dia berdakwah bukan setakat menyampaikan cara lisan, tapi dia berdekatan dengan penguasa, sehingga penguasa pun berdakwah dengan beliau. Dan kita tengok macam mana Syekh Wahab berdakwah dengan penguasa, sehingga akhirnya penguasa boleh faham, dan penguasa ketika dia faham, dia lebih banyak kuat berbanding kita, tuan-tuan, karena dia ada kuasa. Maka dakwah di mana-mana ketika menggunakan kuasa cepat tersebar. Tentu kekuasaan yang berasaskan kepada tauhid, tapi kekuasaan yang tak berasaskan kepada tauhid, tak berasaskan kepada keadilan, tak ke mana dakwahnya. Maka banyak kita kena ambil pengajaran. Maka alhamdulillah, kisah-kisah yang berkaitan dengan hudud ni kita tengok macam di Kelantan. Isu-isu hari ini semua bincang masalah hudud. Subhanallah, tuan-tuan. Setiap kita ni jangan sampai ada sifat membenci hudud.
ataupun undang-undang Allah tak boleh dibenci. Tuan-tuan mungkin tak suka parti. Tak suka parti benda lain, kerana parti bukan agama, dia ciptaan manusia. Tapi hudud ini ciptaan Allah. Benci parti tak masalah, tapi benci hudud masalah. Kenapa? Kerana hudud ni dari Allah. Macam mana boleh kita benci? Ini perkara yang mesti kita beza. Maka dalam Al-Quran Allah firmankan, walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum zalika bi'annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Surah Muhammad ayat 7. Apa kata ayat 8 sampai 9? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan orang-orang kafir celakalah bagi mereka, dan Allah hapuskan amalan-amalan mereka karena mereka membenci apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tuan-tuan, kalau ada siapa-siapa orang Islam membenci undang-undang Allah, hudud, apa-apa yang Allah datangkan, kedudukannya sama macam orang kafir. Tengok orang kafir membenci. UMNO dah sokong, Sultan Kelantan dah sokong dah hudud ni. Umat Islam dah bersatu dah, alhamdulillah. Tapi orang bukan Islam bangkang juga. Dan orang bukan Islam bangkang bukan perkara yang pelik. Memang mereka akan bangkang dari dulu lagi. Yang namanya orang bukan Islam akan bangkang. Dan ini bermula ketika Rasulullah menegakkan undang-undang Islam, syariat Islam atas prinsip-prinsip negara Islam di Madinah. Yang ketika itu ada orang kafir, orang-orang Yahudi. Ketika orang Yahudi buat perjanjian piagam Madinah, mereka sebetulnya bukan sokong sangat, mereka tak suka, tapi mereka diam. Dengan diam itulah mereka cari kesempatan untuk menjatuhkan pentadbiran Rasulullah SAW, sehingga akhirnya mereka semua dihalau orang-orang Yahudi. Macam itu juga orang hari ini. Maka hari ini kalau tengok orang-orang kafir, orang bukan Islam tak suka hudud ni, memang macam itulah perangai mereka. Yang diam tu bukan berarti setuju, tuan-tuan. Maka di sini penting kesatuan, perpaduan umat Islam untuk menegakkan apa yang dikatakan syariat. Kalau tak ada perpaduan, kalau tak ada takut kepada Allah, tak boleh, tuan-tuan. Maka di sini penting tauhid. Tak ada siapa yang boleh tegakkan undang-undang Allah, hudud, melainkan orang yang takut kepada Allah. Alhamdulillah umat Islam boleh bersatu. Orang kafir tak boleh terima lagi. Sepatutnya orang-orang kafir ni dia kena terima. Kenapa saya kata? Logikanya tuan-tuan, kalau mereka betul-betul kononnya nakkan demokrasi, mereka bangga dengan demokrasi, mereka faham apa arti demokrasi. Majoriti umat Islam, majoriti di Malaysia umat Islam, majoriti. Maka dalam konteks demokrasi, undang-undang adalah terhadap orang yang majoriti. Maka mereka kelompok minoriti sepatutnya mereka kena terima dia berlapang dada kalau mereka bincang masalah demokrasi. Inilah demokrasi. Tapi mereka tak mau terima juga dengan berbagai alasan. Ini sifat semula jadi orang-orang bukan Islam, memang tak mau terima sampai kita ikut mereka. Kalau kita ikut mereka, kita ikut. Tak payah, duduk tak payah. Baru mereka boleh bersama dengan kita. Dan pada prinsip mereka terus bangkang. Memang inilah perangai mereka. Kita tak heran. Yang heran ni kalau ada orang Islam yang bangkang. Macam mana orang Islam boleh bangkang? Ini perkara yang pelik, tuan-tuan. Kemudian masih lagi berkaitan hudud ni, saya tengok alhamdulillah atas semua kemufakatan kita tengok orang-orang yang ada kuasa dah mula dah kesedaran untuk menegakkan hudud. Tapi mungkin ada yang perlu dikritisi, tuan-tuan, yang berkaitan hudud. Saya tengok hudud di Brunei tak membezakan antara orang Islam dan orang kafir. Hudud di Brunei tak membezakan. Orang kafir membunuh, orang kafir berzina, semua direjam, semua dikisos. Tak beza. Tapi di Kelantan saya dimaklumkan ada perbezaan, bahawa hudud ni untuk orang Islam saja. Adapun orang Kristian, orang kafir dibagi pilihan. Apa dasar sumber sehingga macam itulah pemahamannya, tuan-tuan? Adakah di zaman Nabi ada perbezaan? Tak ada. Bahkan di zaman Rasulullah semua disamaratakan. Hudud tak membezakan orang kafir dan orang Islam. Bahkan Rasulullah pernah mengantar surat kepada masyarakat Kristian di negeri Najran agar mereka menjauhi riba. Kalau tak,
maka hilanglah perlindungan bagi mereka. Sebagai bukti kita tengok juga ada hadis daripada Anas di mana Rasulullah SAW pernah mengkisos orang Yahudi yang membunuh seorang perempuan. Yahudi ni yang bunuh perempuan, dia himpitkan 2 batu di kepala perempuan tu. Mati perempuan tu. Maka dalam riwayat Muslim, Yahudi ini datang berserah diri pada Rasulullah. Maka Rasulullah kisos dia. Maka dihimpit juga kepala dia sehingga mati juga. Ini kes Yahudi. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim juga, Rasulullah pernah merajam orang Yahudi yang berzina. Ini satu bukti maknanya hukum hudud ini tak membezakan. Melainkan jika orang kafir itu duduk di luar kekuasaan Islam. Ini baru dibagi pilihan. Baru seorang hakim memberi pilihan. Macam orang kafir Penang misalnya, orang bukan Islam di Penang minta keadilan ke hakim negeri Kelantan, baru hakim akan memberi pilihan sama ada hudud ataupun undang-undang mereka. Tapi selama orang bukan Islam duduk di Kelantan, dia kena tertakluk pada undang-undang Islam. Tak ada dalil yang menjelaskan bahawa ada perbezaan antara orang kafir dengan orang Islam. Bahkan tuan-tuan, dalam satu hadis Rasulullah SAW, dalam satu ayat surah Al-Maidah ayat 42, dan ini menjadikan sebab di mana untuk orang-orang kafir di luar kekuasaan keislaman, dia boleh dibagi pilihan untuk seorang hakim, sama ada menghakimi ikut undang-undang Islam atau undang-undang mereka. Dan ketika tu merujuk penjelasan Imam Suyuti dalam kitab Lubabun Nukul fi Asbabin Nuzul, dan juga ada dalam tafsir Jalalain, dia kata orang Yahudi Padang ini nama satu tempat. Kalau pergi dari Madinah naik onta itu 3 hari. Ada perzinahan di kalangan mereka. Maka mereka hantar surat kepada Yahudi di Madinah untuk tanya pada Rasulullah apa hukum. Kalau Muhammad letakkan hukum sebat, kita terima. Kalau rajam, kita tolak. Maka turunlah ayat ketika Yahudi bertanya dalam hal ini, turunlah ayat fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum. Maka ketika mereka datang kepadamu, wahai Muhammad, maka hukumlah mereka ikut undang-undang Islam atau biarkan mereka, berpalinglah dari mereka. Maka ayat ini yang kadang-kadang disalahpahami oleh setengah-setengah pendakwah, seolah-olah membagi pilihan kepada orang kafir nak ikut hudud atau tak hudud. Ini suatu kesalahan besar. Karena asbab turunnya ayat ini yang dibagi pilihan oleh Allah Muhammad SAW, seorang hakim, seorang pemimpin, bukan orang kafir. Dan kedua, mengikut pada asbab turunnya ayat ini, orang Yahudi yang minta penjelasan hukum kepada Rasulullah, ini orang-orang Yahudi di Fadak, satu kawasan di luar daripada kekuasaan negara Islam Madinah. Jadi macam Kelantan, ada orang bukan Islam di Penang minta keadilan, sama kes macam ni, maka hakim boleh memilih. Tapi kalau orang bukan Islam duduk di Kelantan, duduk di suatu tempat di bawah kekuasaan negara Islam, tak boleh. Sama, ini keadilan. Islam datang untuk semua, bukan untuk orang Islam saja. Betul, la ikraha fid din, tak ada paksa dalam agama. Tetapi tak mesti dalam konteks hudud kita kena bagi pilihan, tak ada paksaan, tak boleh. Karena ayat la ikraha fid din ini ayat dakwah. Kita sampaikan dakwah, orang terima, alhamdulillah, tak boleh paksa ikut agama kita. Tapi ketika dia dah ikut agama kita, dia tertakluk pada undang-undang Islam. Ketika dia duduk di negara kekuasaan Islam, dia tertakluk kepada undang-undang Islam. Kita tak tahu pasti apa masalah sehingga ada perbezaan. Kalau ini disebabkan strategi, mudah-mudahan di penghujungnya tak ada perbezaan. Tapi kalau ini disebabkan pemahaman, kalau macam itulah Nabi buat, ini perlu diteliti balik, tuan-tuan. Perlu dikritisi balik bahawa undang-undang hudud untuk semua, bukan untuk orang Islam. Wallahu a'lam. Kita ada 5 minit. Ada apa soalan? Adakah golongan Khawarij dan Syiah ini perlu ada pelajaran? Adakah golongan Khawarij dan Syiah ini terkeluar daripada Islam? Kalau golongan Khawarij terkeluar daripada Islam, karena nama Khawarij ini adalah orang-orang yang keluar. Dan ulama pada bab ini sepakat, tuan-tuan, Khawarij ini memang terkeluar daripada Islam. Maka orang-orang Khawarij adalah golongan sesat,
golongan-golongan kufur, karena akidah mereka bercanggah kepada ahli sunnah wal jamaah. Walaupun mereka mengaku Islam, tu tengok Khawarij di Syria sana, mereka mengaku orang Islam. Dan ciri khas orang Khawarij ni memang mereka suka berperang. Karena asalnya Khawarij ni orang Arab gunung, orang Arab gunung Badui. Tuan-tuan, orang yang keras. Kalau mereka pegang kebenaran, mereka akan pegang kebenaran walaupun mati taruhan. Tapi kalau mereka pegang kesesatan, susahlah ajak balik. Ya? Ini ciri-ciri orang Arab Badui. Ya? Maka ketika jumlah mereka 6 ribuan, kemudian mereka dah keluar daripada pasukan Ali, Ibnu Abbas mencoba untuk berdialog. Kalau tak silap 2,000 boleh balik, 4,000 tetap degil. Dan keturunan mereka ni terus sampai hari ini muncul di Syria. Tiba-tiba muncul Khawarij. Mereka suka berperang, dan mereka akan memerangi siapa-siapa yang berbeza dengan kita. Maka ada satu riwayat di mana Nabi kata, kalau satu hari kita jumpa golongan ni, bunuhlah dia. Karena golongan memang golongan yang teruk, tuan-tuan. Lepas tu Syiah macam mana? Syiah ni ulama berbeza pendapat. Yang dimasukkan Syiah ni Syiah Rafidhah. Syiah ni berbagai-bagai juga. Ada Syiah Zaidiyah, ada Syiah Rafidhah. Kalau Syiah Zaidiyah ni sesat. Syiah Zaidiyah yang asal dia sesat, tapi dia tak kufur. Tapi Syiah Rafidhah yang ciri-cirinya suka mengkafirkan sahabat. Syiah Zaidiyah dia tak mengkafirkan sahabat. Tuan-tuan, walaupun hari ini Zaidiyah kadang-kadang dah bercampur juga, susah nak bezakan. Tapi asalnya memang sesat. Saya heran, saya pernah tanya seorang pendakwah, Ustaz, apa pandangan Ustaz tentang Syiah Zaidiyah? Sesat ke tak sesat? Dia tak mau jawab. Kalau tak sesat, mana betul lah tu? Pelik, tuan-tuan. Syiah Zaidiyah sesat, kita kena tegas. Tapi Syiah Rafidhah kafir. Contohnya Syiah yang ada di Iran hari ini, Syiah yang ada di Pakistan, ini Rafidhah semua. Syiah Zaidiyah, Syiah yang ada di Yaman. Tapi itu pun kita kena cek balik. Karena hari ini dah mula dah mereka terpengaruh dengan Rafidhah juga. Dah mula dah. Dah susah nak bezakan mana Zaidiyah mana Rafidhah. Tapi Zaidiyah yang asal dia tak kafir. Tapi Rafidhah merujuk pada fatwa ulama Saudi Arabia memang kafir. Dan banyak ulama-ulama mengkafirkan. Walaupun ulama Azhar macam Yusuf Qaradawi, dia kata tak kafir. Ini ulama berbeza pandang tentang Syiah Rafidhah. Kalau Syekh Azhar Yusuf Qaradawi, dia tak kata dia kata tak kafir. Kenapa? Karena mereka masih lagi berpegang pada la ilaha illallah. Macam mana boleh kafir? Tapi pandangannya dibantah oleh ulama Saudi. Betul mereka berkata, mereka berucap la ilaha illallah, tapi macam mana pemahaman mereka? Macam mana amalan mereka dengan la ilaha illallah? Quran mereka dah berubah, solat mereka dah berubah, syahadat mereka dah berubah. Sahabat mereka kafirkan. Macam mana ini tak boleh dikatakan kafir? Ini perbezaan fatwa ulama, tuan-tuan. Maka pandangan yang wajib dalam bab ini, Syiah Rafidhah kafir. Syiah Rafidhah, tuan-tuan, merujuk pada pandangan ulama Saudi Arabia. Walaupun merujuk pada fatwa kebangsaan, tak kafir, sesat. Macam itu juga kalau Islam, pandangan fatwa negeri Perlis. Ulama semua sepakat tentang sesatnya Rafidhah. Tapi ulama berbeza tentang kufur tak kufur ni. Maka dalam bab ni, walaupun dia tak kafir ke ikut pandangan fatwa kebangsaan ataupun ulama Azhar, tetap kena dijauhi juga. Benda-benda yang sesat, orang-orang yang sesat yang boleh merusak akidah kita, lebih baik kita jauhi. Melainkan kita yakin kita kuat boleh mendakwahi mereka. Kalau rasa-rasa agak-agak akan terpengaruh, baik jauh. Wallah, boleh faham insya-Allah. Kita belum bagi pencerahan tentang ayat 42 surah Al-Maidah. Surat 42, fa in jauka fakum. Fa in jauka fakum au a'rid anhum, maka merujuk pada ayat 42 Al-Maidah tadi. Ayat 42, betul ayat 42. Wa man fa in jauka fakum bainahum au a'rid anhum. Ayat ini, tuan-tuan, ayat yang diturunkan ketika ada orang Yahudi datang minta keadilan, minta penjelasan tentang hukum orang yang berzina di kalangan Yahudi Padang, di luar daripada kekuasaan kerajaan Islam Madinah. Maka turunlah ayat ini ketika mereka minta penjelasan melalui orang Yahudi di Madinah. Fa in ja'uka fakum aw a'rid anhum. Yang maksudnya, kata Allah,
Jika mereka datang, hukumlah mereka dengan undang-undang Islam. Kalau atau berpalinglah dari mereka, biarkan mereka. Sama ada ikut undang-undang Islam, kalau mereka tak suka, biarkan mereka ikut undang-undang mereka. Ini suatu dalil. Maknanya kalau orang bukan Islam di luar kekuasaan Islam, maka seorang hakim boleh bagi pilihan. Itu penjelasannya. Tapi kalau orang bukan Islam itu duduk di kawasan kerajaan Islam, orang bukan Islam itu tertaruh pada undang-undang Islam, duduk juga wajib atas dia. Wallahu a'lam. Kata ayat 42 berbunyi lam yakum bima anzalallah. Itu ayat 44. Wa man lam yakum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, ayat 44. Wallahu a'lam. Mungkin itu saja tuan-tuan. Mungkin mudah-mudahan ada hikmah daripada apa yang kita bincang, dan semoga Allah memberikan kita terus pemahaman agama, istiqamah dan husnul khatimah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.